Ontoros Antanom, Kebangkitan Rundom. Ontoros Antanom dilahirkan pada tahun 1885 di Masimpunon di tepi Sungai Selarong, berketurunan suku Murut Tagol. Ontoros Antanom dilahirkan dalam golongan aristokrat kaum Murut yang menjadi faktor kepada ilmu kepimpinan dalam dirinya. Ontoros hidup di zaman persengketaan kaum, aktiviti ad konting berleluasa. Setiap kampung akan membentuk aliansi untuk menguatkan pertahanan daripada serangan kampung lain. Oleh itu, Ontoros dibesarkan menjadi seorang pahlawan atau pahlawan yang mempelajari pelbagai ilmu mistik pertahanan diri. Di bawah pimpinan Ontoros, kampungnya berjaya mengalahkan banyak perkampungan Murut yang memusuhi mereka, sehingga kaum Murut Tagol menjadi kaum yang digerungi di antara kaum Murut di Sabah pada waktu itu. Kejayaan Ontoros menyebabkan musuh terbesar mereka iaitu kaum Murut Tolokoson merasa terancam. Kaum Tolokoson kemudian mengumpulkan sebuah pasukan perang yang besar lalu menyerang perkampungan Ontoros. Ketika mereka tiba di perkampungan kaum Tagol, mereka mendapati kampung itu kosong. Lalu tiba-tiba Ontoros muncul lalu mengepung pasukan Tolokoson. Ontoros memberikan dua kata iaitu berdamai atau mati. Pemimpin kaum Tolokoson akhirnya mengakui kepimpinan Ontoros. Kejayaan Ontoros menyatukan dua suku Murut ini telah membawa kedamaian di tempat itu. Peristiwa ini berlaku sekitar 1910. Pada waktu ini juga pejabat British dibuka di Rundom oleh Company British untuk mengawal di kawasan pedalaman Sabah. Setelah kejayaan menyatukan kaum-kaum Murut, Ontoros telah mendirikan pemerintahannya merangkumi 60 kampung dari Dalit di utara, mengunjur ke Sungai Tolokoson dan Rundom sampai ke Sungai Selilir di Kalimantan Utara yang pada waktu itu di bawah kekuasaan Belanda. Ontoros telah mendirikan beberapa buah kubu yang dilengkapi dengan terowong bawah tanah bagi menghubungkan rumah penduduk. Pada awal tahun 1915, Ontoros telah memulakan penentangannya kepada pihak syarikat British. Faktor penentangannya ialah: pertama, British melarang mereka membuka tanah yang baru. 2. British mengenakan cukai yang membebankan. 3. British memaksa mereka menjadi buruh paksa. 4. Memaksa suami isteri tinggal berasingan bersebelahan sungai. 5. Menceroboh hutan dengan pembinaan jalan. Februari 1915, Ontoros telah memimpin Angkatan Perang Murut menyerang bangunan kerajaan di Pensiangan. Bangunan-bangunan kerajaan telah dibakar dan Babonao terpaksa berundur ke Rundom setelah pusat pentadbiran Pensiangan musnah diserang. Tentera Murut memotong talian telegraf, namun Babonao sempat meminta bantuan dari pentadbiran syarikat British di Tenung. Pada 6 Mei tahun 1915, Ontoros memimpin kira-kira 600 orang Murut menyerang Rundom dan pasukan polis di Rundom ada yang terkorban dan pusat pentadbiran Rundom sendiri hampir musnah. Kehadiran pasukan polis bantuan dari Tenung sempat menyelamatkan nyawa Babonao dan menyerang balas serangan kaum Murut sehingga mereka terpaksa berundur ke kubu mereka di selangit kawasan Tagol. Kejayaan itu menaikkan semangat perjuangan orang Murut dan pengikut Antanom bertambah menjadi 900 orang dari kawasan Keningau, Tenung, Pensiangan dan Rundom. Antanom membina kubu pertahanan di Sungai Selangit yang mengandungi 7 buah rumah bawah tanah. Pada 14 Mei tahun 1915, Bunbury memimpin pasukan British bersama 3 pegawai British iaitu Babonao, Crescent dan Tabatau. Pasukan British terdiri daripada 100 polis British dan 300 porter atau pengangkut barang. Kubu Selangit telah dikepung dan terjadilah pertempuran sengit selama 6 minggu. Namun pihak British tidak dapat menembusi kubu Selangit. Menyedari akan kesukaran menembusi kubu Selangit dan kekurangan bahan bekalan, British telah memikirkan muslihat licik. Pihak British telah menawarkan perjanjian damai dengan Ontoros dan pengikutnya. Sebagai pemimpin yang inginkan kesenangan kepada bangsanya, maka Ontoros pun menerima perjanjian damai itu dengan harapan British dapat keluar daripada kawasan Murut. Namun dalam perjalanan Ontoros bersama pengikutnya ke Rundom untuk memeteraikan perjanjian itu, beliau bersama pengikutnya diserang hendap oleh ratusan tentera British. Mereka telah ditembak bertubi-tubi namun peluru tidak dapat menembusi Ontoros, tetapi mereka ditawan dan dibawa ke Rundom untuk dihukum.
British ingin membalas dendam atas perbuatan Honduras, lalu mencuba untuk menembak Honduras berkali-kali pada jarak dekat dengan tujuan untuk menyaksanya, namun semuanya tidak menembusi badan Honduras. Pihak British pun mengugut akan membunuh semua ahli keluarganya jika dia tidak memberitahu kelemahannya. Oleh itu, Honduras terpaksa membocorkan kelemahannya, memberitahu mereka untuk mengarinya dengan rotan dan memakai pedangnya sendiri untuk memancung kepalanya. Dengan pendedahan itu, maka pada sekitar April 1915, Honduras akhirnya telah dihukum pancung oleh pihak British. Maka berakhirlah kisah dan legenda pahlawan kaum Murut yang pada waktu itu berusia 30 tahun. Sekian dan terima kasih.